India sekat ekspor beras. Apakah yang bakal berlaku? Tengok video ni sampai habis. Okay guys, hari ni aku nak cerita dengan korang tentang perkara yang berlaku dekat India. Kalau korang yang ada terbaca tu, korang mesti tahu yang India sekarang ni sudah stop ataupun ban dia punya ekspor beras. Kita ni orang Malaysia of course lah makan nasi. Jadi apa sahaja yang berlaku tentang nasi dan padi ni kita kena ambil tahu. Okey, sebelum tu aku nak share dengan korang lah. Aku ada satu kerisauan ni tau. Kalau korang tengok dulu-dulu punya case kan, di dalam business cycle theory, yang mana diramalkan dalam setiap 10 tahun ni akan ada kemelesetan ekonomi, kebanyakan kemelesetan ekonomi yang berlaku pada masa lepas adalah disebabkan oleh faktor ekonomi dan kewangan. Akan tetapi, pada tahun 2020, sesuatu yang tak disangka telah berlaku. Yang mana kemelesetan ekonomi adalah disebabkan oleh wabak penyakit. Pada masa akan datang, kita tidak tahu lagi apakah faktor bukan ekonomi yang boleh menyebabkan kemelesetan ekonomi. Akan tetapi, jika ada satu jenis kemelesetan yang bukan disebabkan oleh faktor ekonomi, aku fikir pada masa hadapan kita kena berhati-hati dengan krisis makanan. Kenapa kita kena berhati-hati guys? Korang tahulah kan, iklim dunia ni sedang berubah. Dunia semakin panas. Suhu menjadi tidak menentu. Tanam-tanaman yang kita tanam tu mungkin tak menjadi. Contohnya apa yang berlaku dekat India sekarang ialah faktor yang disebabkan oleh cuaca. Okey guys, ada dua faktor dekat dunia ni yang akan menyebabkan supply chain food ni terganggu. Yang pertama, of course kita tahu faktor cuaca ataupun bencana alam. Dan yang kedua adalah faktor peperangan. Sebagai contoh, macam apa yang korang tengok sedang berlaku dekat Rusia dengan Ukraine sekarang ni, yang mana Ukraine ni adalah antara pengeluar terbesar grain dekat dunia. Disebabkan oleh perang yang berlanjutan ini, Ukraine tidak dapat mengeksport grain mereka melalui Black Sea ports yang dikawal oleh Rusia. Jadi sekarang ni, yang lebih besar lagi persoalannya apa yang akan berlaku pada negara kita guys. Sebenarnya kalau kita tengok rekod, kita sebenarnya banyak mengimport beras daripada dua negara ni, iaitu Thailand dan juga Vietnam. Daripada India, actually kita pun ada sebenarnya import beras, tapi basmati lah yang banyak. Oleh itu, walaupun India ni ban dia punya ekspor beras, tetapi perkara ini dijangka tidak memberi kesan sangatlah kepada kita. Unless kalau Thailand ataupun Vietnam ban diorang punya ekspor beras, itu bahaya. Dan lagi satu, kalau kau perasan dekat India ni sebenarnya dia adalah satu lagi barang yang mana ekspor dia dikawal, iaitu gula guys. Kalau korang nak tahu, India telah mengenakan kota ekspor gula. Kota sekarang ni yang diperuntukkan adalah 6.1 tan sudah pun dipenuhi. Kerajaan telah pun membelanjakan, kalau tak silap aku, lebih kurang 3 bilion untuk perbaiki infrastruktur dekat kawasan Mada. Ini khas bagi membantu menaikkan lagi production padi. Di samping tu juga, Mada juga telah kenal pasti beberapa kawasan yang boleh dibangunkan sebagai sawah padi untuk membangunkan kawasan padi yang mana kita boleh tanam padi 5 kali dalam masa 2 tahun. Walau apa pun, aku harap kerajaan memberikan satu penekanan dan juga perhatian yang khusus kepada sektor beras padi negara ni guys. Kita sebenarnya tak ada pilihan lain kecuali kena start daripada sekarang. Dan kita kena target dalam masa 4-5 tahun lagi, kita kena ada satu level self-sufficient untuk pengeluaran padi dan juga beras negara. Korang bayangkan kalaulah satu hari nanti berlaku bencana alam yang mana Thailand dan juga Vietnam stop diorang punya ekspor beras ke Malaysia, pada masa tu kita akan ada masalah besar. Sebelum masalah tu datang, memang kerajaan kena belanja besar, invest a lot dalam membangunkan pertanian dan juga padi negara. Okey guys, apa pandangan korang tentang isu ni? Letak komen korang di bawah. Terima kasih dan jangan lupa bagi aku satu like.